Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam bab yang sama iaitu bab 3 pengangkutan pada subtopik yang berbeza 3.4 pengangkutan dalam tumbuhan. Okey, apa yang akan kamu dapat setelah belajar pada bab 3.4 ini ialah pertama, kamu akan dapat memerihalkan transpirasi dalam tumbuhan dan yang kedua, membezakan struktur dan fungsi komponen dalam bentuk vaskular pada tumbuhan. Okey, kita tengok apakah itu transpirasi. Okey, untuk pengetahuan semua, transpirasi ini berlaku kepada semua jenis tumbuhan. Okey, transpirasi ini membawa maksud proses kehilangan air dalam bentuk wap air dari permukaan daun ke udara melalui penyejatan. Okey, dekat bahagian manakah berlakunya transpirasi ini? Transpirasi berlaku di setiap tumbuhan di bahagian daun. Okey, jadi dekat daun itulah berlakunya proses transpirasi. Okey, ini adalah gambar yang mana transpirasi itu berlaku secara transpirasi dan penyerapan air dalam tumbuhan bagaimana ianya berlaku. Okey, pertama sekali air akan diserap oleh akar. Okey, akar akan serap air melalui proses osmosis. Jadi air yang dibawa daripada akar ini akan pergi ke batang tumbuhan. Okey, setiap batang tumbuhan kemudian dia akan edarkan air tersebut kepada setiap daun yang ada pada tumbuhan tersebut. Jadi dekat mana berlakunya transpirasi ialah berlaku di bahagian daun, dekat atas permukaan daun melalui penyejatan. Okey. Kita tengok, sebelum kita kenali bagaimana proses transpirasi itu berlaku, kita tengok dulu keratan rentas daun. Okey, apa yang ada pada daun ni? Pertama, daun akan ada epidermis. Okey, dia ada dua iaitu epidermis atas dan juga epidermis bawah. Okey, kita tengok secara terus kepada gambar. Okey, dia ada epidermis atas iaitu yang ini dan juga dia ada epidermis bawah. Okey, kemudian di atas epidermis atas ini kita ada permukaan daun yang mana kita beri nama dia kutikel. Okey, kutikel ini akan dirembeskan oleh sel epidermis untuk bertindak sebagai lilin. Kenapa dia kena bertindak sebagai lilin? Supaya dia dapat mengawal kehilangan air melalui proses transpirasi supaya air tidak tersejat terlalu cepat dan kemudiannya dalam masa yang sama dia dapat mengoptimumkan kesegaran pada tumbuhan tersebut. Okey, ini dalam ni ada sel mesofil, dalam keratan rentas daun ni ada sel mesofil palisad. Okey, kita juga ada sel mesofil berspine. Dan tengah ini kita ada xylem dan juga phloem dan di lapisan epidermis bawah kita ada stoma. Okey, stoma ni adalah bahagian struktur yang penting apabila proses transpirasi berlaku. Okey, kita tengok fungsi stoma dalam transpirasi. Okey, seperti gambar rajah yang kamu nampak ini, kita ada banyak sangat stoma. Ini adalah stoma, ini stoma, ini stoma dan ini stoma. Okey, dan setiap stoma tu ada dua sel pengawal. Sel pengawal satu, sel pengawal dua. Okey, jadi bagaimana stoma ini mengawal air supaya tidak tersejat dengan terlalu pantas. Okey, seperti yang kamu tahu, fotosintesis ini berlaku pada waktu siang dan pada waktu siang juga stoma akan terbuka. Jadi, bagaimana dia nak mengawal supaya supaya dapat membuka liang stoma ni untuk mengalami proses transpirasi. Okey, pertama sekali sel pengawal ni. Okey, kita tengok secara dekat. Okey, pertama sekali apabila air telah masuk ke dalam sel pengawal, secara tak langsung ia akan terbentuknya liang stoma. Okey,
Ini apabila keadaan berlaku pada tumbuhan pada waktu siang yang mana dia menjalankan proses fotosintesis dan juga transpirasi. Okey, jadi apa yang liang stoma ni buat, dia akan keluarkan air melalui proses transpirasi secara penyejatan. Jadi air akan keluar melalui liang stoma. Okey, pada waktu malam pula, keadaan liang stoma ini akan tertutup. Jadi sel pengawal ni akan menutup liang stoma. Tapi apabila cuacanya terlalu panas, liang stoma ini akan terus ditutup supaya dapat mengoptimumkan kesegaran ataupun segah pada tumbuhan tersebut. Okey? Okey, walau bagaimanapun, perlambakan ataupun dikenali sebagai gutasi ini juga merupakan proses kehilangan air yang mana ia berlaku pada waktu malam. Okey, perlambakan atau gutasi ini merupakan kehilangan air daripada tumbuhan dalam bentuk cecair melalui hidatot yang sentiasa terbuka pada pinggir daun. Okey, gutasi ini berlaku pada waktu malam atau ketika kelembapan udara yang tinggi. Okey, bukannya waktu malam tu dia tidak mengalami kehilangan air, tetapi ia juga mengalami kehilangan air yang mana melalui proses perlambakan atau gutasi yang mana cecair dia akan kehilangan air dalam bentuk cecair melalui hidatot yang sentiasa terbuka pada pinggir daun. Jadi air akan keluar sedikit melalui proses tersebut, terutamanya pada waktu malam dan juga pada kelembapan udara yang tinggi. Okey, transpirasi ini banyak berlaku melalui stoma. Okey, ini stoma, ini stoma, ini stoma. Okey, oleh sebab itu, bilangan stoma ini mempengaruhi kadar transpirasi tumbuhan. Okey, transpirasi berlaku dengan lebih cepat sekiranya tumbuhan itu mempunyai banyak stoma. Jadi, banyak stoma pada tumbuhan tersebut, jadi kadar transpirasi juga akan bertambah. Okey, ada juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi transpirasi. Faktor yang pertama ialah kelembapan udara. Yang kedua, suhu. Yang ketiga, pergerakan udara dan juga yang terakhir sekali keamatan cahaya. Jadi kamu kena ingat 4 faktor yang mempengaruhi transpirasi pada sesuatu tumbuhan. Okey, kita tengok kepada struktur dan juga fungsi komponen dalam berkas vaskular pada tumbuhan. Transpirasi memudahkan pengangkutan air dan garam mineral dalam tumbuhan. Okey, semasa transpirasi, air dan garam mineral terlarut meresap ke dalam tumbuhan melalui akar, ke batang dan daun. Okey, awal tadi saya dah tunjuk bagaimana transpirasi dan penyejatan tu berlaku. Dia bermula daripada akar, kemudian air diangkut daripada akar, pergi kepada batang dan seterusnya diedarkan kepada daun bagi tumbuhan tersebut. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, ini adalah keratan rentas batang. Okey, ini adalah tumbuhan. Okey, pertama sekali air dan garam akan diserap oleh siapa? Akar. Jadi air dan garam akan diserap di bahagian akar, kemudian diangkut ke batang dalam tumbuhan tersebut dan daripada batang dia akan edarkan kepada semua daun yang ada pada tumbuhan tersebut. Okey, apabila kita potong batang ini, jadi kita akan nampak keratan rentas tersebut. Okey, keratan rentas tersebut mengandungi xylem dan juga flower. Okey, kedua-dua ini adalah dalam berkas vaskular. Okey, dekat berkas kita kategorikan dia sebagai berkas vaskular. Okey, dalam berkas vaskular ni kita ada xylem dan juga flower. Jadi xylem dan juga phloem ni dia ada fungsinya yang tersendiri. Okey, yang mana xylem yang berwarna biru, phloem yang berwarna merah. Jadi kamu kena ingat kedudukan dia. Phloem di luar, xylem di dalam. Xylem di tengah, phloem di luar. Okey.
kamu kena ingat keadaan dua jenis kedudukan dia ni. Okey, kita tengok apa fungsi xylem. Okey, xylem ini berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral terlarut dari akar ke daun melalui batang bagi menjalankan proses fotosintesis dan juga menggantikan ke air semasa proses transpirasi. Okey, flowworm pula berfungsi untuk mengangkat sukrosa yang terhasil dalam daun semasa fotosintesis ke bahagian lain dalam tumbuhan. Okey, xylem dan flowworm ini berlaku dalam satu masa. Okey, yang mana air akan diangkut melalui akar terus kepada batang dan diedarkan di seluruh bahagian daun. Dan masa yang sama dia juga menggantikan tempat kehilangan air yang ada pada daun tersebut. Okey, dan dalam masa yang sama flowworm buat apa? Flowworm akan mengangkut sukrosa yang terhasil semasa fotosintesis ke bahagian lain tumbuhan. Jadi sukrosa ni akan bergerak pergi ke seluruh bahagian dalam tumbuhan untuk diedarkan makanan. Okey, ini adalah keratan rentas daun. Dalam daun pun ada xylem dan juga flowworm. Okey, jadi xylem dan flowworm ni ada fungsi yang tersendiri, jadi kamu kena ingat. Okey, ini adalah secara apabila kamu lihat di bawah mikroskop, dalam vaskular, berkas vaskular, kita ada xylem dan juga flowworm. Okey, jadi setiap xylem dan flowworm ni mempunyai fungsi yang tersendiri. Jadi kalau dia tanya kamu apakah nama tisu yang mengangkut apakah tisu yang ada pada berkas vaskular, tisu yang ada ialah xylem dan juga flowworm. Dan kamu kena ingat fungsinya masing-masing. Okey, itu sahaja untuk topik pada hari ini. Kita sambung lagi pada bab 3.5.